Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Najibuddin bin Faizal Jamimi dari Diploma Tahfiz Qiraat SEM 2. Nombor kad matrik saya KTD 230603005. Hari ini dalam pembelajaran qiraat, saya akan membentangkan tentang 4 bab. Yang pertama, babul basmalah. Yang kedua, bab ummul Quran. Yang ketiga, bab idgham kabir. Dan yang keempat, bab ha al-kinayah. Babul basmalah. Bab ini akan menerangkan tentang cara bacaan basmalah antara dua surah yang dilakukan oleh imam-imam qiraat. Saya mulakan tajuk pertama babul basmalah dengan membaca bait pertama dan bait kedua. Wa basmala baina surataini bisunnah rijalun namawha diryatan wa tahammula wa wasluka baina surataini fasahah wasil waskutan kullun jalayahu hassalah. Di dalam bait pertama diterangkan tentang 4 imam. Imam Qalun, Al-Kisai, Asim dan Ibnu Kathir. Mereka membaca basmalah di antara dua surah, kecuali di antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Di dalam bait wa wasluka baina surataini fasahah diterangkan bahawa Imam Hamzah membaca wasal di antara dua surah tanpa al-basmalah. Di dalam bait seterusnya iaitu wasil waskutan kullun jalayahu hassalah diterangkan bahawa Abu Amr, Warsh dan Ibnu Amir mempunyai 3 wajah untuk menyambung bacaan antara dua surah, iaitu wasal dengan basmalah, wasal tanpa basmalah, wasal dengan saktah tanpa basmalah. Dalam bait yang ketiga akan diterangkan dengan terperinci tentang cara bacaan 3 imam, iaitu Abu Amr, Warsh dan Ibnu Amir. Wala nassakallah hubba wajhun zakartuh wa fiha khilafun jiduhu wadihut tulah. Bait ini menceritakan bahawa tiada satu nas yang sahih yang menyatakan ketiga-tiga imam ini menggunakan ketiga-tiga wajah wasal antara dua surah yang telah disebutkan tadi. Wajah-wajah tersebut hanyalah khilaf di antara ahli adha' yang mengambil bacaan dari qura' dan yang digalakkan oleh syekh-syekh mereka. Bait yang keempat menyambung lagi tentang cara bacaan 3 imam ini. Wasaktuhumul mukhtaru duna tanafus wa ba'duhum fil arba'iz zuhri basmalah. Bait ini menerangkan bahawa wajah yang paling terdahulu antara 3 wajah ini adalah saktah tanpa basmalah, kecuali pada 4 tempat, iaitu akhir surah Al-Muddathir dengan surah Al-Qiyamah, akhir surah Al-Infitar dengan surah Al-Mutaffifin, akhir surah Al-Fajr dengan surah Al-Balad, dan akhir surah Al-Asr dengan surah Al-Humazah. Bab Ummul Quran. Di dalam bab ini akan dibincangkan tentang tempat-tempat yang mengandungi khilaf di antara imam-imam qiraat di dalam surah Al-Fatihah. Bait pertama dan kedua berbunyi wa maliki yaumiddini rawihi nasirun wa 'inda siratin was-sirati likumbula bihaitsu ata was-sada zayan ashimmaha lada khalafin washmim bi khalladin la awwala. Di dalam 2 bait ini akan diterangkan tentang kalimah maliki dan sirata. Bagi kalimah maliki mempunyai 2 cara bacaan. Yang pertama, Imam Asim dan Kisai membaca kalimah maliki dengan meletakkan alif selepas huruf mim. Contohnya ialah maliki. Kemudian, selain daripada 2 imam ini, mereka semua akan membaca tanpa huruf alif ataupun tanpa silah bagi kalimah maliki. Contohnya ialah dengan membaca maliki yaumiddin. Bagi kalimah sirata pula mempunyai 3 wajah. Yang pertama, Imam Kunbul membaca kalimah sirata, as-sirata dan sirata dengan huruf sin pada semua tempat dalam Al-Quran. Contohnya ialah dengan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, Imam Khalaf membaca dengan huruf zai pada semua tempat dalam Al-Quran. Contohnya ialah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ketiga,
Imam Khalad membaca dengan huruf Zai pada satu tempat sahaja dalam Al-Quran, iaitu pada As-Sirata dalam Al-Fatihah. Selain dari itu, beliau membaca kalimah tersebut dengan huruf Sad. Contohnya ialah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seterusnya akan dibacakan bait yang ketiga. Alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bidammil ha'i waqafan wa mawsila. Bait ini menerangkan tentang cara bacaan tiga kalimah dalam seluruh Al-Quran, iaitu alaihim, ilaihim dan ladaihim. Yang pertama, Imam Hamzah membaca dengan dhammah pada huruf ha pada ketiga-tiga kalimah di semua tempat dalam Al-Quran, sama ada ketika wasal ataupun waqaf. Contohnya ialah ghairil maghdubi alaihim mursilatun ilaihum wa ma kunta ladaihum. Wajah yang kedua ialah selain daripada Imam Hamzah, iaitu Al-Baqun, membaca seperti biasa. Seterusnya akan dibincangkan bait yang keempat dan yang kelima. Wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalunun bitahyirihi jala wa min qabli hamzil qat'i silha liwarshihim wa askanaha al-baqunu ba'du litakmula. Kedua bait ini menerangkan tentang cara bacaan pada huruf mim jamak yang selepasnya terletak huruf yang berbaris pada semua tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Ibnu Kathir membaca dengan mensilahkan mim dengan meletakkan huruf mad waw. Contohnya ialah sawa'un 'alaihimu. Yang kedua, Imam Qalun membaca dengan khilaf, iaitu mempunyai dua wajah. Yang pertama, mati. Yang kedua, silah. Yang pertama, Imam Qalun membaca seperti biasa, iaitu dengan mematikan huruf mim, seperti alaihim. Yang kedua, Imam Qalun membaca seperti Imam Ibn Kathir, iaitu dengan mensilahkan huruf mim, seperti contoh alaihimu. Yang ketiga, Imam Warsh membaca dengan silah sekiranya huruf berbaris yang terletak selepas mim jamak merupakan huruf hamzah qata', dan Imam Warsh membaca dengan 6 harakat. Contohnya alaihimu a'anzartahum. Yang keempat, selain daripada mereka, iaitu Al-Baqun, membaca dengan sukun pada mim jamak. Contohnya alaihim. Seterusnya akan dibacakan bait 6, 7 dan 8. Wa min duni waslin dhammuha qabla sakinin likullin wa ba'da al-ha'i kasru fatal ala ma'al kasri qabla al-ha' awil ya'i sakinah wa fil wasli kasru al-ha'i bid-dhammi shamlala kama bihimul asbab thumma alaihimul qital wa qif lil kulli bil kasri mukmila. Ketiga-tiga bait ini juga membahaskan tentang mim jamak. Apabila selepas mim jamak terdapat huruf mati, maka secara umumnya kesemua qura' membaca dengan baris dhammah pada huruf mim tanpa silah ketika wasal. Manakala sekiranya selepas huruf mim jamak terletaknya huruf sakin, dan sebelum huruf mim jamak terdapat huruf ha, dan sebelum huruf ha terdapat huruf ya sakin atau huruf yang berbaris kasrah. Cara bacaan pada mim dan ha akan berbeza mengikut qura'. Yang pertama, Abu Amru membaca huruf mim dengan kasrah ketika wasal. Contohnya alaihimil qital, ilaihim itsnain, bihimil asbab. Yang kedua, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai membaca dengan baris dhammah pada huruf ha dan huruf mim ketika wasal. Contohnya ialah alaihumul qital, bihumul asbab, ilaihumus nain. Yang ketiga, qura' selebihnya iaitu Al-Baqun membaca dengan baris kasrah pada huruf ha dan dhammah pada huruf mim. Contohnya ialah alaihimul qital, bihimul asbab dan ilaihimus nain. Pada kalimah-kalimah tersebut, semua qura' membaca dengan kasrah pada ha
dan sukun pada mim ketika waqaf. Kecuali Imam Hamzah pada 3 kalimah khusus, iaitu alaihim, ilaihim dan ladaihim. Selain dari 3 kalimah ini, beliau membaca seperti mana qura' yang lain. Bab yang ketiga, idgham kabir. Di dalam bab ini terdapat 2 idgham yang akan dibahaskan, iaitu idgham kabir dan idgham saghir. Idgham kabir adalah huruf yang berbaris berjumpa dengan huruf yang berbaris. Manakala idgham saghir adalah huruf sakin, iaitu mati, berjumpa dengan huruf berbaris. Antara sebab-sebab yang menjadikan idgham ialah yang pertama, tamatsul, iaitu 2 huruf yang sama. Yang kedua ialah tajanuth, iaitu 2 huruf yang sama makhraj tetapi lain sifat. Yang ketiga ialah taqarrub, 2 huruf yang di mana makhraj dan sifatnya hampir sama. Matan yang pertama berbunyi wadunakal idgham al-kabir wa qutbuh Abu Amrin al-Basri fihi tahaffala. Walaupun terdapat nama Abu Amru dalam matan ini, namun matan ini sebenarnya ditujukan kepada Imam Susi. Ini bermaksud bahawa Imam Duri tidak mengikut cara bacaan mereka. Fafi kilmatin anhu manasikum wa ma salakkum wa baqil babi laisu muawwala. Matan ini menjelaskan bahawa Imam Al-Susi apabila bertemu dengan 2 huruf mutamatsilain, iaitu huruf yang sama makhraj dan sifat, beliau tidak membaca dengan idgham melainkan pada 2 tempat, iaitu pada manasikum dan masalakum. Matan yang ketiga dan keempat berbunyi وَمَا كَانَ مِنْ مِثْلَيْنِ فِي كِلْمَتَيْهِمَا فَلَا بُدَّ مِنْ إِدْغَامِ مَا كَانَ أَوَّلًا كَيَعْلَمُ مَا فِيهِ هُدًى وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَالْعَفْوَ وَأْمُرْ تَمَثَّلًا. Matan ini menceritakan bahawa apabila bertemu 2 huruf mutamatsilain yang berbaris kedua-duanya pada 2 kalimah, Imam Susi membaca dengan idgham pada huruf pertama ke dalam huruf kedua. Contohnya ialah ya'lam ma baina aydihim fi hudaw wa tubi' ala. Jika terdapat huruf mad ataupun lin sebelum huruf pertama, Imam Susi membaca dengan 3 wajah. Yang pertama qasar, yang kedua tawassut dan yang ketiga isba', seperti mad arid li sukun. Matan 5 dan 6 berbunyi idza lam yakun ta mukhbirin aw mukhatabin awil muktasi tanwinahu aw muthaqqala kakuntu turaban anta tukrihu wasi'un alimun wa aydan tamma miqatu muthalah. Matan ini menceritakan tentang 4 perkara yang menghalang dari berlakunya idgham kabir. Yang pertama, huruf mutamatsilain. Yang pertama adalah huruf ta mutakallim. Yang kedua, huruf mutamatsilain yang pertama adalah huruf ta khitab ataupun mukhatabin. Yang ketiga, huruf pertama merupakan huruf tanwin. Yang keempat, huruf pertama merupakan huruf yang bertasydid. Bab ha al-kinayah. Di dalam bab ini akan diterangkan tentang cara bacaan ha al-kinayah, iaitu ha dhamir bagi wazan mufrad mudzakkar ghaib. Bait pertama dan kedua berbunyi walam yasiluha mudmarin qabla sakinin wa ma qablahu at-tahriku lil kulli wussila wa ma qablahu at-taskinu li ibni kathirihim wa fihi muhanan ma'hu hafsun akhuwila. Di dalam kedua-dua bait ini diterangkan tentang 4 keadaan ha al-kinayah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, sebelum huruf ha terdapat huruf berbaris dan selepasnya huruf mati. Contohnya ialah lahul mulku wa lahul hamd. Hukum bacaan adalah tanpa silah bagi kesemua qura'. Yang kedua adalah sebelum dan selepas huruf ha merupakan huruf mati. Contohnya ialah min husmuhu fihil qur'ana. Hukum bacaannya adalah tanpa silah bagi kesemua qura'. Wajah yang ketiga ialah sebelum dan selepas huruf ha merupakan huruf yang berbaris. Contohnya ialah la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah.
Hukum bacaan adalah silah bagi kesemua qura' dengan kadar 2 harakat. Kecuali apabila terdapat selepas huruf ha, huruf hamzah qata'. Seperti lita'jala bihi inna alaina allam yarahu ahad. Maka hukum bacaannya mengikut kepada hukum mad jaiz munfasil imam itu. Yang keempat, sebelum huruf ha terdapat huruf mati dan selepasnya huruf yang berbaris. Contohnya ialah fihi huda, ijtabahu wa hadahu. Kesemua qura' membaca dengan tanpa silah kecuali untuk Ibnu Kathir. Hafs pula membaca dengan silah pada satu tempat sahaja. Imam Ibnu Kathir membaca dengan silah pada kesemua tempat dalam Al-Quran. Contohnya ialah fihi huda, ijtabahu wa hadahu. Imam Hafs membaca dengan silah pada satu tempat sahaja, iaitu pada kalimah fihi muhana. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan saya mengenai tajuk qiraat. Saya harap pembentangan saya dapat menyebarkan lagi tentang kesempurnaan dan keindahan ilmu qiraat kepada masyarakat. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.